Telefon. Man- Boleh, so boleh. Okey lah cikgu tanya jangan tak boleh Okey, so kita tengok attendance dulu sebelum cikgu start ni. Okey, ni belum masuk lagi ni. Mana si Jurina, Mala, Joshua dia pergi klinik. Danish, Badria, tadi Badria dah ada dah. Ernie, Najwa, ni ramai-ramai ni. Afika, Izian, Amin, Akid, Haikal, Izwan, Sir, Hafiz. kod apa? Okey, kod dia #TuesdayClass. #TuesdayClass. Isi cepat. Khan, Afiq dah masuk, Izaha, Ain dah ada, Nabila Husna tak tahu. Nabila Husna dah ada belum? Dah ada. Nabila Azman dah ada. Okey, cepat. Kita nak mulakan ni biar settle ni. Settlekan yang ni dulu, baru selesa nak mulakan kelas. Syami, you kat mana tu? Kat bilik ke kat mana? Kita orang dekat KFC sih. TVC. Ambil mam-mam lah. Tak sih, dah habis dah. Dah habis dah. Tak ada tiga. Okay, so still waiting. Semua orang clearkan attendance. Cepat. Izwan mana Izwan? Hafiz, Izwan dah sorry. Hafiz dengan Ayu Safia belum. Okay, Kan baru masuk. Okay, Kan. Hasnia on kamera, bagus. Ni pelajar contoh dia onkan kamera. Jangan off pula. Macam Balkis semalam dia turn on. Balkis ada Balkis? Tak masuk lagi. Mana Balkis? Ada. Yes, sir. Semalam turn on kamera awak kan? Yes, saya, sir. Itulah bahayanya tak perasan. Okey. Saya nak tanya sir. Okey. Apa soalannya? Yang video recording semalam tu saya tak forward lagi? Belum lagi. Secadang hari ni dah dapat video ni, sekali saya forwardkan video tu. Alright sir. Ada 3 video yang Saturday, yang semalam dengan hari ni. Okey. So, ni masih lagi ada merah ni. Faris Han, isi tanda cepat. Izaha. Ayu Zul Hafiz, mana Zul Hafiz? Akmal, mana Zul Hafiz? Sir, Zul share dengan saya. Akmal pula. Isi, Zul Hafiz isi. Akmal kelas lain. Okey, Amin. Mana Amin? Amin dengan Akid mana? Akid mana tadi WhatsApp cikgu? Dah sir, Sir, on the saya way. dah masuk ni. Ada. Okey, isi Okey, clear Cikgu assume clear Nirmala mana? Mala? Nirmala. KD mana kawan awak ni? Mala? Jap sir. Okey, isi Okey, so cikgu hari ni cikgu nak start untuk method. So cikgu buka board dulu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So topik kita pagi ni adalah method. Apa itu method? Sebenarnya kita dah bermain-main dengan method sejak mula lagi kita buat coding. Kalau you perasan selalu cikgu sebut main method. Okay, you realize tak main method tu apa? Sedar tak main method tu apa? Apa contoh main method? Yang mana satu main method? What is the statement for main method? Which one is main method? Banyak soalan. To be. Public static void main. Yes, betul tu. Wani, isn't it? Yang jawab tu? Yes, sir.
Boleh kenal lah suara. Okay, so public, static, void, main, string, args. Okay, so that is a kind of method, which is the method is a public type of method and it is a static type of method. Okay, dia satu method berbentuk static dan juga dipublikkan lah method tersebut lah. Dan dia adalah main method. Okay, in every coding, dalam setiap coding, dalam setiap topik coding yang kita buat, it only can has one main method. Main method ni cuma perlu ada satu saja. Okay, tapi dalam coding yang sama boleh ada lebih daripada satu method-method yang lain. Okay, main method cuma ada satu saja. So what actually is a method? Method is a code or coding that has a function. Okay, satu code yang ada function itu adalah method lah. So what are main method functions? So main method function, it act as a main parts where it will run when we compile and we run our coding. Itu adalah bahagian utama yang dia akan run. Itu function dia. So dia akan pergi dekat situ, dia akan run yang part situ. That is the main method. Okay. So our topic today is method. Kita buat santai-santai saja dulu. Okay, ni topik kita hari ni, method. So method terbahagi kepada dua. Method terbahagi kepada dua, iaitu standard library method, and second one is user method. Okay, method terbagi kepada dua. The first one is standard library method and the second one is user defined method. Okay, what is an example of standard library method? Standard library method ni dia ada banyak. Okay, sebenarnya kita pun dah menggunakan standard library method. Bila masa kita gunakan standard library method? Bila you gunakan scanner. Bila you panggil scanner tu, okay, so scanner itu adalah satu jenis method. Scanner tu adalah satu kelas lah. Method dia kat mana? Yang .next tu. .next int, .next double. Kalau untuk string dipanggil next saja, .next ataupun .next line. Kalau untuk char, .next char. Kalau untuk boolean, .next boolean. All of these are method. Okay, so method, apa kita boleh involvekan dengan the characteristic of object oriented is in the abstraction lah. So you just need to know what is the function. You don't have to know what exactly happening inside the method. Itu kalau untuk standard library method, because all the method is in the library. Kita just panggil saja. Contohnya macam .next int, this is a method. Apa lagi? .next, ini kita panggil input method lah. Double, kita panggil input method, input statement lah. Kenapa kita panggil dia method? Sebab kita tak tahu macam mana dia function untuk masukkan input tu, kita tak tahu. Kita just panggil dia dan dia gunakan. And then ada satu lagi, kalau kita buat dalam comparing the string, ataupun kita try to do the if statement untuk string kan, kita nak bandingkan string. Adakah username sama tak dengan username yang ada? Kan kita pernah buat program username dan password kan? So kita nak compare string, kita tak boleh gunakan this sign. If name equal to, contoh macam Ahmad, ni 2 kali. Boleh tak buat macam ni kalau untuk string? Comparing, boleh tak? Boleh tak buat macam ni? Boleh tak? Senyap macam ni, boleh tak? Boleh tak guys? Tak kot. Kan kod lagi memang tak boleh. Dah pernah try kan? Program untuk password tu.
Lupa lah ni. Tak boleh. So macam mana kita buat? Kita kena pakai dot equals. Kita kena buat macam ni. Kalau nak membandingkan string lah. Kalau char tak apa. Kalau char, contohnya if male equal to m single quote. Ni acceptable, boleh. Because male is in a char. Tapi kalau if name, you tak boleh pakai equal, you kena pakai if name dot equals. Ada s, equals. Lepas tu apa yang kita nak bandingkan? Contohnya username. Ataupun Ahmad tadilah. So you kena buat macam ni. Equals ni adalah method. Method apa? Method untuk membandingkan name dengan username. Ni kita panggil equals. Siapa yang pernah buat tu mesti dia ingat. Kalau untuk membandingkan string, tak boleh guna design. Design only available for integer, for double, for boolean, for char sahaja. All the primitive data type saja. But the non-primitive data type, you need to use the method to compare the names with username. Okay, so where's the method? This is the method. Okay, you want to know example or others example of Java standard library method. Cikgu boleh bagi link. Tu siapa tu nak cakap tu? Siapa yang nak bercakap tu? Saya. Apa dia? Dia teruskan. Yang if tadi tu yang dekat library ke? Yes, if bukan if. Yang tu, yang equals tu. Yang equals tu dekat library. Yang ikut-ikut tu. Okay, yang equal tak. Yang equals. Yang ini bukan standard library method. Ini adalah kita panggil sebagai relational operators. Because it involve the primitive data type, so boleh pakai ni. Tapi kalau untuk string, you tak boleh pakai sign ni. You kena pakai ni, dot equals. Okay, kalau you buat macam ni, salah. Dia tak boleh jumpa. If name equal password, username. Ni tak boleh. It's wrong. You kena guna this one. Faham? Faham tak? Faham, sir. Kita baru permulaan ni, baru permulaan ni. So ni hanya santai-santai, tak perlu hafal, tak perlu hafal. Tengok, dengar dan cuba faham dulu. Cikgu nak fokus pada standard library method dulu. Sekarang ni, kita fokus yang atas ni dulu. This one, yang atas dulu. Yang bawah, selepas ni baru kita masuk. Okay, so this is the standard library method lah. Equals. Siapa yang buat equals ni? Bukan kita buat. Kita tak buat. Tapi siapa yang buat? Java yang buat. Java dah sediakan. Kalau nak tengok mana lagi contoh Java yang sediakan, boleh buka dekat dalam group, cikgu dah bagi link. Ataupun cikgu tunjukkan dekat sini. Okay, ini adalah semua standard library method yang ada dalam Java lah. Okay, semua yang dah. Nampak ni, equals ni. Compares to strings. So this is a standard library method. Nampak? So string, apa nama string tu? Ada dot equals and then apa yang kita nak bandingkan tu. Ni dia ada ajar cara nak gunakan sekali. So tengok dekat sini mana yang dia buat comparing. This one is result equal to string 1, string 2. So string 2 is a variable lah. So string 2 ni dia akan pergi kat sini. Boleh je tulis kat sini, copy paste kat sini, sama je. Dia baca kat sini je. Faham? Faham tak? Faham. Faham, sir. So ada banyak lagi. Ada banyak lagi. Okay. Dalam banyak-banyak. Contoh macam ni, char add. Pernah jumpa tak char add ni? Ini adalah input untuk? Input untuk? Char. Input untuk char. So char kita tak boleh pakai next char kan? Kita kena pakai dot
char at 0. Betul tak? Apa input untuk char? Apa input untuk char? Kat sini tengok. Okay, so kalau dia adalah char, so mail equal to sc.next. Okay, dot char at dalam ni 0. Ini input statement untuk char. Dia tak ada such thing that sc.next char. Ni tak wujud. This tak wujud. So kena pakai method, kena panggil dia. Boleh faham tak? Even this one also a method. Faham. Okay, so how to know a method format? Macam nak kenal satu format method? Once you found ada benda ni, so this is a method. Kat mana you jumpa lagi? System in. Okay, kat mana? Scanner sc equal to new scanner system dot in. So bila scanner system dot in tu, itu juga adalah satu method. Bila jumpa sign ni, this is the method sign. Kalau jumpa sign ni, this is an apa? Baru belajar ni. Ni sign apa? Array sign. Okay. Bila you jumpa huruf besar, ni apa? Is it an object or a class? Objek. Kan, kelas. Kelas. Kita biasakan tulis permulaannya huruf besar. This is a class. Okay, object kita gunakan huruf kecil. This is an object, huruf kecil. Okay, boleh faham tak? Faham. Boleh, sir. Faham, sir. Okay, good. Okay, so how to use the main method? Macam mana nak to use standard method? Tanya, apa dia? Apa nak tanya tu cepat? Kalau square string apa? Kalau yang square string tu kan, dia kira method juga ke? Yang mana square? Oh, arcs tu. Itu array. String arcs tu kan? Kan dia nampak tu kan? Itu array Yang ni kan? So method ni dia round bracket yang kosong. Kira method. Ni ada method. So dia di dalam method dipanggil benda ni lah. String arcs tu. Okay. This is method lah. Ni method dia. Ni method lah ni. But this is an array. Okay. Okay. Setakat ni faham clear dua ni. Okay. So kita nak fokus kepada standard library method yang kita familiar. Okay. Dan kita nak belajar how to call the method lah. Okay. Dalam you punya syllabus, you kena tahu tentang ni. Pow. Okay. Yang kedua tentang square root. Okay. This is a kind of method yang you kena. Ya. Aulia tak faham yang tadi. Yang mana? Yang round bracket tu. This one. Ni. Yang string square yang bracket tahu. arcs tu. Yang ini array. Kan kita buat macam ni. Public. Static. Void. Main. Lepas tu string. Arcs. Okay, where's the method? This is a method lah. Main method. Void. Start daripada void ni lah. This is the method. Kenapa macam mana? Macam kita tahu dia method? Sebab ada Round bracket. Ada bracket tu kan? And then dalam ni kita panggil dia sebagai parameter. Dalam parameter dia ada penggunaan array. Ada penggunaan array dalam method tersebut.
Boleh faham? Asnia boleh faham? Faham sir? Ya, yang penting you dapat, you nampak ni, this is a method lah. The method name is main method. The type is void. Type dia void, dia main method sebab ada sign ni. Rupanya sign tu dia adalah method. Okay, so in your syllabus, at least you must know these two lah. Okay, other than sc.next, sc tu adalah objek. .next kurungan, .next int, .next boolean, .next char at zero, semua tu adalah method. Semua tu adalah method. So you kena tahu itu adalah function, itu adalah contoh-contoh method. Okay, so untuk yang ini you kena belajar macam mana cara, dalam method ni dia ada dua benda penting dalam method. Yang pertama, define. Yang kedua, call. Okay, so define and call. In method, there are two important things you need to know, which is define and call. Apa maksud define? Define is create lah. Ataupun bina. Ataupun cipta. Okay. Apa maksud call? Panggil. Ataupun guna. Ataupun panggil ataupun gunalah. Okay. So dua ni penting. Okay. Tapi dalam standard library method, kita tak cipta dia. Kita tak mencipta standard library method sebab Java dah cipta dia. Java dah define dia. Itu yang timbul abstraction tu. Kita tak perlu tahu macam mana dia dicipta. Tapi kita kena tahu bagaimana nak panggil dia dan nak gunakan dia. Betul tak? Okay. Dalam standard method ada dua kan. Cikgu masuk yang atas dulu standard library method. Kita tak perlu tahu bagaimana nak cipta dia. Kita hanya perlu tahu bagaimana nak panggil dan gunakan dia saja. Faham? Faham tak? Faham. Okay, so faham. Okay, so now how to use this pow? How to use the square root? Okay, pow dengan square root ni dia ada dalam kelas maths. Okay, so kita kena panggil maths. Kita nak gunakan dia, kita kena panggil maths. Okay, so arahan dia adalah huruf besar. Math dot pow. Then pow ni is a power off lah. Kalau you tengok macam cara nak gunakan dia, dia akan ada dua, kita panggil sebagai arguments. Dua tempat kosong kat sini, ada koma. So kena isikan dua tempat kosong ni dengan value lah. Contohnya kalau cikgu letak 2 dan 2. Maksudnya dekat sini, power of pow 2 kuasa 2. Okay, 2 kuasa 2. Kalau cikgu ubah kat sini 2 dan 3, maknanya 2 kuasa 3. Okay, 2 kuasa 3. So value ni is up to us, up to you to put whatever value you want. Okay, that is for math.pow. And then for the second one, square root, math huruf besar dot sqrt. Okay, so this one is kalau square root ni is a punca kuasa kan. Punca kuasa berapa square root? Punca kuasa berapa? Respon 2. So any number yang you put, dia mesti satu nombor saja. Tak boleh lah dua nombor satu nombor. So this one is punca kuasa 2 bagi 3. Any number you letak kat sini, dia akan cari punca kuasa 2 ni. Okay, so you tak perlu buat formula tersebut, you just panggil ni saja, dia akan buatkan. Boleh faham? Can you understand? Boleh. Okay, Boleh, now sir. let's try to code. Mari kita cuba untuk buat coding. Okay, kita buat code supaya lebih nampak. Okay, so cikgu akan buat
This is a standard library methods. Okay, standard library method. So this time tak ada input, so cikgu tak payah import Java semua tu, tak perlu. So just create the class, public class learning method, LM lah. LM, learning stands for learning methods. Okay, and then main method, public static void main string args. Okay, our main method already done. Okay, now let's call the method. Jom kita panggil. So kita panggil, kita boleh terus keluarkan dia punya value. System.out.print ln. Okay, just call maths.pow. Okay, math.pow and then bagi value, let's say 5 kuasa 2. So jawapan dia must be 100 lah. Okay, tutup. Okay, done. Okay, done. Okay, let's compile. So there are no error there. Okay, let's view the result. So the result should be 100. 25 sir. 25 sorry, 25. 5 kuasa 2, 25. Okay. So jawapan keluar 25.0. Okay, so we are aware now that the result here is in double. So automatically the result here, POW ni, dia akan keluar secara decimal numbers. Dia bukan integer lah. So kalau dalam exam keluar soalan tentang get the output for the segment code. So kalau you tengok 5 dengan 2, maknanya 5 kuasa 2, 25. You jangan tulis 25, tak dapat markah. You can tulis 25.0. Okay? Sebab you must aware result will be in decimal. Okay? Sebab ini kita tak tahu apa berlaku di sebalik math.pow ni. Kita hanya gunakan dia saja. So kita tahu bahawa POW ni telah di-declare sebagai double lah. Sebab tu dia keluar result double. Okay, faham penggunaan dia? Okay, let's say for another one system. Okay, good. Boleh faham. Out.print ln math. Math is the class name. Math is the class name. So kalau nak gunakan standard library method ni, kena panggil kelas dia dulu. Sebab dia mula huruf besar, dia adalah class name. So sqrt. Okay, so let's say square root for berapa 64. Okay, square root for 64. Okay, so kita view the result. Okay, square root for 64. So dia keluar 8.0 also is in double. Juga dia berada dalam double lah. So sini pun double, sini pun double. So result 64 punca kuasa 2 adalah 8. Okay, so boleh faham fungsi standard library method? Okay, do we need to define, do we need to create the POW? Kita perlu create tak? Kita tak perlu create, betul? Cikgu tanya, cikgu jawab balik. Kita perlu create tak? Perlu. Perlu create? Tak perlu. Tak perlu create sebab Java dah create. Sebab tu dia panggil standard library method. Ambil saja daripada library. Keluarkan saja daripada library. So tak payah create. This is the first one yang kita belajar. So the first one is ni, standard library method. So you don't have to create. But the second part is user defined method, user create method. So yang ini kena create sendiri lah. Okay, this is second part, kena create sendiri. Ini yang banyak ni, yang ini sikit aja. This just to identify. So kalau kita tak perlu create, apa yang kita buat ni? Apa yang kita panggil ni? Sekarang yang cikgu buat coding ni apa? Ni apa statement ni? Sorry, statement ni apa? Kalau tak create, so statement ni apa? Statement tu apa? Parameter. Statement itu adalah
method call. This one. Kita tak perlu create tapi kita boleh panggil, call. Okay, so the statement there is method call. Statement ini adalah method call. Statement ini adalah method call. So for standard library method, we just call saja. Call tu maknanya kita gunalah. Kita guna, kita masukkan value dalam tu, kita guna pakai. So we use the method call. Okay, boleh bezakan method call? Boleh? Boleh ke tak? Boleh sir. Okay, so sekarang ni kita call mesti dekat mana? Kat mana kita call? Dalam? Kita call dalam apa? Kita call kat mana? Dalam? Ni kurungan dia, dalam apa? Warna kuning apa? Guys, jawab. Kita call kat mana? Dalam apa? Main method ke tu? Main Main method. Yes, always call your method inside main method. Kita tak boleh call method, bukan tak boleh. Kita tidak call method kita di luar main method. Akhirnya sekali mesti di dalam main method. Kalau nak keluar method call, nak buat method call kat luar method, kena pergi kat method lain. Cari satu lagi method, panggil dia dekat situ. Tapi hasil tu tak nampak sebab dia di method luar. Contoh buat satu method lain kat sini, contohnya void. Ni cikgu create another method. Okay, void method 2. Okay, there are no parameter. Okay, okay, so dekat sini ada body dia. Contohnya kat sini cikgu panggil ni. Cikgu panggil dia. Cikgu panggil dia letak kat sini. Okay. So I'm calling this standard library method inside the second method. This is user defined method. This is defining another method. So inside the other method, tapi method ni bukan main method. Cikgu panggil met.sqrt. Okay. Tapi adakah dia akan laksanakan? Ni cikgu hidden supaya tahu dia laksanakan ataupun tidak. Bila kita compile, adakah dia laksanakan? Kita nak check. Kalau ada keluar 8/0, dia laksanakan. Tak ada. Dia tak laksanakan pun. Sebab apa? Sebab dalam main method ni, tugas dia laksanakan apa saja yang ada dalam program. So kalau you tak panggil dia masuk dalam ni, maknanya dia tak nak laksanakan benda ni. So dia tak laksanakan lah. Kalau you nak laksanakan dia, you kena panggil dia. Cikgu buat satu static method. Senang nak panggil kalau static ni. Static terbalik. Cikgu just nak tunjuk contoh, you just tengok je. Okay. So cikgu kata, cikgu panggil dia. Cikgu panggil dia untuk guna kat sini. Bila dah dipanggil, barulah dia akan laksanakan. Barulah dia akan laksanakan. Okay. Kalau saya cikgu panggil, ada error. Expected. Ni tak payah kot. Ataupun dia kena panggil menggunakan boleh panggil macam tu sebab dia static. Okay, so kalau cikgu panggil dia, cikgu panggil method ni, baru dia akan pergi kat sini. Oh, ada orang panggil. Dia pergi sini, baru dia laksanakan. So kita tengok dia keluar tak. Nah, dia keluar. Boleh faham tak apa cikgu buat ni? So apa fungsi main method dia? Dia keluarkan semua instruction yang ada dalam program. Kalau tak ada instruction tersebut, dia tak akan keluar. Macam tadi cikgu tak panggil dia, so square root ni tak keluar. Bila cikgu panggil method ni, cikgu panggil masuk sini, baru dia pergi kat sini, dia panggil keluar. Boleh nampak? Boleh nampak tak?
Oh, payah Ustaz. ni. Payah ni. Pasal? Tanya tak boleh jawab ni payah ni. Okey, cuba angkat tangan. Cuba angkat tangan. Yang nak jawab susah kan. Okey. Siapa angkat tangan? Siapa angkat tangan? Tengok angkat tangan. Okey, yang angkat tangan ni yang faham lah. Okey, yang nampak okey, good. Boleh nampak. Okey. So, itulah tugas main method, iaitu dia akan keluarkan apa saja instruction. Kalau instruction banyak pun, dia tengok sini. Kalau kat sini banyak method lain. Tapi apa komputer akan run? Komputer akan run main method saja. Kalau you buat method banyak-banyak kat sini, you buat 100 method pun, sorry, ada copy you buat banyak-banyak method. Dia nama dia tu, dia yang dia error tu Okay, let's say you buat banyak-banyak method. Method 2, method 3, method 4, method 5. You buat banyak method ni. Tapi yang you panggil ni saja. Dia buat ni saja lah. Yang ni je dia pergi. Yang lain dia tak run. Itulah fungsi main method. Sebab dia method utama, dia akan run apa yang ada dalam main method ni. Okay, so I hope clear about the standard library method. Nanti petang ni cikgu akan masuk pula tentang user defined method. Petang ni cikgu akan masuk tentang user defined method lah. Yang method yang kedua ni. User defined method ini is a big, really big topic lah. Sebab kita try to create dan kita tak buat static. Kita akan belajar tentang non-static. Okay, kita akan buat non-static. Dia ada dua jenis. Ada static, S-T-A-T-I-C, dan non-static. Kita akan syllabus you all non-static. Bukan static. Yang cikgu tunjuk contoh ni static ke non-static? Nak tanya sikit. Method ni static ke non-static? Cikgu tunjuk contoh ni. Static. Ni static. Ini you tak belajar. Ini cikgu tunjuk contoh sebab nak fahamkan you all apa fungsi main method. Okay. Yang you akan belajar nanti petang ni adalah the kind of non-static method. Okay. So I think that's all for today. If you have any question, you can ask now. Okay. Ada soalan nak tanya? Any question guys? Boleh tanya? Okay, Hairina nak tanya apa? Angkat tangan tu. Hairina, you want to ask anything? Tak ada sir. Tadi angkat tangan tak turun-turun sir. Sorry sir. Okay, tak apa. Okay, lain kalau ada boleh tanya. Okay, so kalau tak ada, so you are free to go. Kita jumpa lagi pada petang ini jam 4 suku petang. Kita buat macam biasa, kita buat dua half time. Bila waktu rehat tu, you boleh solat dan sebagainya lah. Okay, so thank you guys. Jumpa lagi petang ni. Assalamualaikum. Bye. Thank you, sir. Bye sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Yes. Camera. Kamera apa Thank tu? you, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Okay, thank you. Terima kasih, sir. Sama-sama. Susukan. Sir. Yes. Fatira, tanya Nak apa? jawab coding tadi. Tengok coding tadi. Sekejap ni. Dah. Sir, kenapa dekat bawah tu kan dia tak ada public setting? Oh, kat bawah ni tak ada public static sebab main method hanya boleh ada satu saja dalam coding. Ni main method, satu je dalam coding. Yang ni semua bukan main method, ni semua method-method sampingan. Main method saja ada public static ni. Buat main. Sebenarnya nak letak public pun boleh, tak salah. Tak ada masalah. Boleh. Tapi kalau nak tanya kenapa yang lain ni tak gunakan nama main, sebab main method cuma boleh ada satu saja. Yang lain kena nama-nama lain-lain. Dia tak boleh nama main method. Ni nak letak public boleh. Tak ada perbezaan pun.
adalah perbezaan dia, tapi public ni macam saya cakap adalah public ni kalau dalam rumah kita public, kawasan ruang tamu public. So kita mempublikkan dia so ramai orang boleh tengok apa yang ada dalam ni. Kalau kita tak public kan, kita private kan, orang tak boleh buka. Ira, are you here? Lepas tu kalau nak display method 3, method 4, method 5 kena tulis juga kat atas. Tulislah kat sini. Method 3, method 3, method 3, lepas tu method 4. Nanti dia keluar lah. Dia kata compile ni. Nanti dia keluar lah. Dia akan keluar sekejap semua keluar, nampak? 888. Sebab semua benda yang sama je. Dia copy paste kan tadi kan. Semua buat benda yang sama je. Nama ni je beza. So dia keluar lah semua. Boleh faham? Sir, Ya, teruskan. nak tengok coding tadi. Coding tadi. Okey. Ni coding. Yang method 2, method 3, method 4 tu, tu kira kita create ke? Bukan. Ini kita call. Kita panggil. Yang ini kita create. Ni create. Ni define. Ini kita panggil dia. Kita panggil mesti dalam main method. Nak create mesti luar daripada main method. Ni create. Ni define. Ini call. Ni petang ni cikgu masuk. Macam ni nak define. Ada lagi soalan? Tak ada, sir. Ada. Cikgu rekod tau ni. Nanti boleh tengok balik. Okay, sir. Thank you. Okay, Thank you, sir. welcome. Okay, welcome. Thank you, sir. Okay, welcome. Ada lagi nak tanya? Kalau tak ada, cikgu nak end. Haikal. Ada, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay, so cikgu end